Cuba kita memperhatikan madmum kandungan Al-Quran yang membuktikan kebenarannya. Di antaranya ialah setelah Rom kalah dengan Parisi. Jadi Quran ini kita dah sebut dah bahawa Quran ini mukjizat. Quran ini mukjizat kerana Tuhan cabar semua manusia. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi fad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika adalah kamu taruh syok tentang apa yang kami turunkan di atas hamba kami, itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu Quran, maka hendaklah kamu datangkan seumpamanya jika betul-betul kamu mau kebenaran. Jadi di antara mukjizat Quran ini iaitu apa yang berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah maklum bahawa ada pada masa Nabi ini kuasa besar dua, yaitu Rom dengan Parisi. Rom masa itu dia memerintah, dia ambil daripada kawasan Turki, Konstantinopel atau Konstantinia. Nah, kita panggil kerajaan Konstantinopel atau Konstantinia bahasa Arab. Mula daripada kawasan itu Turki masuk Suriah, mari sapa di yaitu masuk sebahagian daripada Suriah pergi kepada Palestin, Jordan, lepas tu ia terus pergi kepada Mesir, Kuwait, kepada Libya, Rasulullah dan itu kan. Dan yang keduanya panggil kerajaan Parsi, Iran lah ni. Kerajaan dia ni termasuk Iran, Iraq, masuk ke Oman, masuk ke Yaman, ke sebelah ini itu dia. Dua anacak, dua kerajaan besar masa tu. Nah, bila ada dua kerajaan besar pada masa tu berlaku peperangan, berlaku perang di antara dua kerajaan besar tu. Tiba-tiba bila berlaku perang sebenarnya, dan Rom ni kalah. Rom tu kalah. Bila Rom tu kalah, maka pada ketika itunya Nabi SAW masa itu masih di Mekah lagi lah. Masih di Mekah. Kemudian bila Rom kalah sana, turunnya ayat surah Rom, negeri orang putih. Hak sebut dalam Quran ni tak ada sebut negeri lain. Angkri tak ada sebut, British, Prancis tak sebut, Rusia tak ada sebut Rom sahaja. Karena masa itu kerajaan Rom besar masa itu. Nah, pemerintahan kerajaan Rom Italia lah ni. Nah, besar. Dia ada wakil dia, orang panggil raja duduk di Turki. Nah, waktu di Mesir, di Suriah kan. Nah, jadi bila berlaku perang tu tiba-tiba Rom ni kalah.
bila Rom dikalah maka turun ayat, iaitu surah Rum bahas Alif Lam Mim. Allahu a'lam. Saya tahu maksud mana Alif Lam Mim. Gulibatir Rum, dikalahkan Rum, wa fi adnal ardi. Gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min lillahi al-amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Dan Tuhan sebutnya Alif Lam Mim Gulibatir Rum, maknanya dikalahkan Rum, di bombing yang paling rendah. Adna ni ada dua makna. Bombing yang paling rendah dan bombing yang paling dekat. Bombing yang paling rendah dan bombing yang paling dekat. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Dan mereka itu selepas daripada kekalahan mereka akan menang pula, akan menang. Fi bid'i sinin, dalam tempoh beberapa tahun. Lillahil amru, bagi Allah al-amru, semua pekerjaan, semua hak Tuhan belaka. Min qablu, sebelum, wa min ba'du, selepas. Wa yawma idzin yafrahul mu'minun, dan pada hari itu akan gembira oleh orang beriman. Jadi setelah Rom kalah dengan Parisi, Allah Ta'ala memberitahu bahawa Rom akan dapat kemenangan kemudian kelak dalam tempoh tidak lama. Ada lama tu hewaya kata kabne semula. Masa tu tak ada turun lagi ayat berjudi. Iaitu tak ada turun lagi ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Masa tu tak ada turun lagi haraka judi. Kata setengah riwayat bahawa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu taruh ni orang panggil taruh judi. Dengan orang Quraisy pada masa tu, kerana Quran riwayat kata akan menang, tapi kita telah maklum bahawa Sayyidina Abu Bakar ni ia yakin sungguh kepada Allah. Sebab itulah Sayyidina Umar kata, la wuzina, kalau ditimbang imanu Abi Bakrin ma'a iman ahli al-ard, kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman ahli bumi, la rajaha imanu Abi Bakrin, la rajaha imanu Abi Bakrin, bergerak iman Abu Bakar lagi. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar yakin, bila yakin turun ayat ni taruh ni selepas daripada kata setengah 3 tahun pergi semula, kata setengah 3 bulan wallahu alam, pergi semula, maka tiba-tiba Rom ni semula serupa dengan apa yang royak. Sebab tu maka berlaku selepas itu beberapa lama tahun sahaja Rom pun dapat kemenangan pula. Sedangkan ayat tersebut turun sebelum berlaku peperangan dan kemenangannya. Jadi ayat Quran ni, ayat Quran ni sebut bahawa Rom akan menang. Jadi maka tiba-tiba bila turun ayat Quran, bila turun sungguh saat itu, tak lama kau benda memang sungguh. tu. Jadi
Sebab tu Tuhan sebut saat ni tu Tuhan sebut saat ni tu memang serupa dengan apa yang disebut dalam Quran sungguhlah. Serupa dengan Tuhan sebut dalam Quran sungguh. Serupa dengan Tuhan sebut dalam Quran sungguh. Lepas tu saya nak wayak ni hak berita terbaru panggil, iaitu tubik kau marang dalam minggu ni lah, iaitu Jim Webb sprong hak Amerika atas naik atas langit duk suluh. Tubik bahawa ada satu planet lah orang panggil serupa dengan bumi pun dengan tanah lah. Tapi semua tu air belaka. Ada air semua. Setahun dia ni kalau tak silap kau sebelah hari itulah berapa gitu cepat lah panggil emosi cepat lah. Tapi air saja duduk dalam tu, dalam atas tu. Jauh daripada bumi ni 100 tahun. 100 lah. Panggil 100 pisang lah 1,600. Jadi kita berarti nak sebut. Tapi hari ni bila temungan itu orang pakak duk wikrak Ungkon NASA ni duk ikrar kata kalau ada air mesti kena ada nate, kena ada nate hak hidup. Ya air ni kena ada nate ikan apa semua kan. Tapi manusia nak pergi tu tak boleh pergi lah kan panggil. Suluh saja lah. Tapi kalulah ada seorang Islam kita ni nak wikrak hak Mesir. Dia kata tak ada mustahil gapo kerana kalau kita kata ikan tu ada di planet atau dau krok hak lain hak serupa dengan bumi tempat lain. Ada ikan, ada gapo, ada binatang, ada lembu kubah misalnya. Kalau ada di tempat lain. Sebab apa dia kata Tuhan sebut kita Allahuakbar, tapi nak ayat tu dalam Quran ni Tuhan sebut ke iaitu wa min ayatihi, dan di antara ayat Allah khalqus samawati wal ard, Tuhan menciptakan langit-langit dan bumi, wa ma batha fihi ma min dabbah, dan barang hak Tuhan batha ni Tuhan taburlah, orang panggil batha fihi ma ni makna tabur atau Tuhan mengadakanlah dalam kedua dari langit dan bumi min dabbah daripada binatang. Tuhan sebut wa batha fihi ma, Tuhan jadikan dalam kedua dalam langit. Sebab langit ni orang panggil barang duk letah. Langit-langit ni ajram, supaya dengan bintang bulan tu balas letah panggil langit belaka. Semua langit belaka. Jadi benar hal letah ni orang panggil langit. Kalulah kita temung misal Tuhan sebut sini wa ma batha fihi ma min dabbah, dan bagai hak Tuhan jadikan dalam langit bumi. Mana kata bukan bumi saja, min dabbah. Dabbah ni bagai hak gerak, hak hidup mata lah. Kalau kira dabbah ni mata gerak kaki dua, kaki pos semua bagi mata lah kan. Dabbah bagai hak gerak boleh kaki empat, kaki pun min kulli dabbah. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan Tuhan di atas menghimpunkan semua tu Tuhan kuasa kalau Tuhan nak. Jadi lafaz dabbah ni Tuhan sebut. Dabbah saat ni tu jadikan dari bukan bumi saja dak. Maknanya jadi juga dalam langit. Dalam langit tu maksudnya dalam bintang atau planet lain orang panggil dau krok hak lain pula. Moga Wallahu alam. Kita royak hak royak. Tak ada kata kita royak. Tapi
Bagai benda gini ni Tuhan royak 1000 tahun beda. Turunnya ayat Quran. Dan hari ni tu orang panggil satu perubahan besar dalam wilayah darasat saat ni, sebab ada Jibweb saat ni tu boleh suluh mari tu dah. Allahu Akbar. Dah. Ya suluh mari tu ratus ribu juta galaksi. Tahu orang panggil ekapop, ratus ribu juta. Hak ada dalam duk suluh mari tu. Allah Tuhan ni makna kata luas sungguh, besar sungguh. Lepas tu sosok tu ada dalam ni ratus ribu juta bintang besar ekapop tu. Orang panggil galaksi. Ada ratus juta pula satu ya. Hak duk cerah semua garis habis cerah semua. Cerah habis. Cerah tu besar. Dah. Ni hak Tuhan dak sebut orang panggil besar sungguh Tuhan. Allahu Akbar. Tuhan Maha besar sungguh. Kalau Tuhan royak atau nak uwi syurga luah langit bumi tu tak haulah wallahu alam. Kerana alam Tuhan tu hak kita duduk ni bumi ni besar ada sangat 10,000 kilo ya pergi mari. Ambil rumah kita suk sampai Amerika klik pergi mari 24 je makna 20,000 kilo lebih ya. Bukan besar pun. Waktu alam ni tak tahu nak royak lah kalau fok-fok kita ngaji tu kena tahu bagai ni. Kerana Tuhan royak halangi bumi ni banyak sangat dalam Quran. Bila Tuhan sebut as-samawat, langit-langit lalu dah. Bukan Tuhan royak sama-sa, as-samawat, langit-langit. Makna tu banyak sungguh. Tak tahu nak royak lah. Kita panggil ribu-ribu juta, tak tahu nak sebut banyak mana. Ada bentuk rupa macam-macam. Allah Tuhan Maha Besar. Allahu Akbar. Wa huwal aliyyul azim. Nah, kejut. Orang agak kejut belaka. Lah ni sebab tu bahagia Tuhan dah sebut lama cakap dah. Ni hak baru duk tempat tu kita kata alat hak yo dok tu sikit je tu. Web gym. Ni kalau kira ni bukan tak ada siapa. Kalau 100 tahun ada Allah maju lagi, apa nak jadi? Sanurihim. Tuhan kata sanurihim, kami akan tunjuk. Sanurihim ayatina, kami akan tunjuk ayat-ayat kami fil afaq. Di hujung-hujung alam. Jauh-jauh. Afaq ni tempat jauh-jauh. Suluh. Wa fi anfusihim, dalam diri kita, hatta yatabayyana lahum, hingga ternyata annahu al-haq, bahwa Tuhan Islam ni al-haq, hak yang benar. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in qadir. Tak cukup lagi ke Tuhan kata bahawa Tuhan saat itu ala kulli syai'in syahid. Tuhan nampak semua, Tuhan tahu semua. Sebab itulah kau demi sehari kau Tuhan tunjuk. Ni dunia ni nak awasan dah. Dia tak ada lama kali nak awasan dah. Tengok korun apa. Inilah. Lepas tu hak ayat kita duk cara ni Allah. Ni benda hak berlaku pada masa Nabi tak apa. 9 tahun kata setengah 3 tahun ya. Bukan 1444 tahun supaya masa kita. Hak yang berlaku hak jin web. Web jin suluh ni lah ni apa ribu tahun mak dosa Nabi. Tapi benda ni Tuhan telah sebut dalam Quran lama mana dah. As-samawat, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Tuhan hak buat langit as-samawat. Kita boleh dulu kita duk khayal langit hak kita nampak tu ya.
Hak ya suluh ni tak pernah nampak. Perawat sat tak ada biasa nampak lagi. Tak ada siapa, tak temu pergi ada suluh sokmo tu. Tak boleh suluh. Hak terik ni suluh pergi tu. Dah ribu pan-pan lan pisang kira. Takoh kilo sana lagi. Lepas tu hak ni suan neng hak. Saya biasa duk baca, kalau kita duk baca kau masa kita budak-budak lu ada surat hak kita jual kartun tu ke. Kartun wiasat. Dah kada mau duk baca tu. Kita duk tengok hak anak kita duk beli-beli duk baca. Tengok dia kata benda hak manusia hak puak nak wiasat terasat ni tahu ni kata dunia duk nampak ni set neng suan sam daripada bagai tak nampak. Mana ada set kalau 30% lebih ada lagi 70% kita nampak. Tapi kalau hari ni ternyata bahawa bagai tak nampak tu banyak lagi, bukan 50%. Hak kita hidup ni alam, hak kita hidup ni memang kecil dan halus dan di satu tempat hak yang Allah. Tuhan tak ada kira apa, tak ada ego sikit habuk di situ nak dia ada ego ke apa, Tuhan buat banyak lagi ni. Allahu Akbar. Dan sebab itulah orang tak takut Tuhan kok. Benggerak, muflih. Orang tak takut Tuhan, tak ada kembali kepada Tuhan kok. Boleh tengoklah sikit kerak sikit lagi apa dia ada di sana. Tuhan nak tunjuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Limanil mulkul yaum, Tuhan kata. Bagi siapa pemerintah hari itu lillahil wahidil qahhar. Bagi Tuhan. Nah, hak yang maha menggagahi. Ha gitu. Rom ni no ya. Ayat turun Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ni bagi huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ni huruf hak baca seka-seka. Alif Lam Mim. Ni di antara mukjizat lah. Dah ayat Quran ni jadi mukjizat belaka ke? Tak ada kita nak orang Arab tak ada nak kecek. Masa dulu you tak kecek alif lam mim, you tak kecek, tak mula orang panggil. Tak mula dengan huruf muqatta'ah. Tak ada mula dengan huruf hok baca seka-seka. Patung dia, syair dia tak ada. Gua kata turun Quran you nak pergi mula tak leh. Nak pergi mula dengan alif lam mim tak leh. Alif lam mim ra, alif lam mim sad, kaf ya ain sad, ha mim ain sin qaf tak boleh. Tak boleh nak buat apa perkara. Lemah ya. Tuhan tu alif lam mim. Gulibatir rum. Dikalahkan Rom pada masa tu. Nah. Dan ada juga ulama ada sebut bahawa Tuhan sebut Rom. Rom ni orang panggil orang putih. Rom ni Farang. Negeri Farang, negeri orang putih. Orang putih ni ya ada benda ya. Sebab tu Tuhan sebut. Nah. Ya ada lepas Nabi kita timur ni. Orang lain Tuhan tak ada sebut. Tuhan sebut orang Arab, lepas tu pula Rom. Rom ni tengok hari ni jasa-jasa dia belaka. Hak kita nak naik kemudahan yang ada dalam dunia, kapal tu baik apa semua, fak ialah kami mikir. Yang kedua pula, Rom ni fak Farang ni ya ada kelebihan dia. Sebabnya dia iaitu yang keduanya dia ada pesen orang panggil free kemanusiaan, insaniah ni free kemanusiaan lah. Orang panggil free kemanusiaan dia ada. Kita nak tengok hari ni orang-orang Islam semua ni kan hijrah kan. Duk pakai duk gapo gi pak ya lah, hidup pak ya banyak. Hidup di Jerman, hidup di Kanada, dah hidup di Australia. Dia tak suka dengan Cina. Tak suka dengan Rusia. Rusia ni orang hati spek. Kita kacak betul-betul dah. Rusia hati spek. Tengok tani kita dia duk bubuk kan lubung dia orang putih.
putih masuk anak dalam sepa. Dah masuk anak dalam sepa tu lalu. Lepas tu pakai ye ke apa? Ya tak ada apa ya titik suan bukun. Mung jangan dok buat orang sudah. Hak mung diikut mung nak. Ya baik tu. Ya adalah kelebihan dia tu. Nah, sebab tu ya boleh pergi negara, pergi dunia ya adalah. Nah. Tapi ya tu orang panggil orang Nasara. Tuhan pun dah sebut dalam Quran. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahud. Nah, kamu akan dapat orang hak teruk sekali kepada kamu Yahud. Wal ladzina asyraku, dan orang-orang musyrikin, orang kafir lah. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Orang hak dekat rapat sikitnya itu orang Nasara. Orang Nasara ni ada dalam kelebihan dia. Nah. Kerana dia ada hati dekat sikit pada orang Islam tu adalah lebih kurang. Tapi nak harap semua tak boleh, semua tu millatun wahidah. Kafir belaka. Gitu. Sebab tu Rom ni, nah, dia sebutnya bila turun Rom ni, dan ada salah lagi kita nak sebut dalam surah ada kita baca ni. Salah lagi Tuhan sebut dikalahkan Rom fi adnal ardi, di bumi hak paling rendah. Di bumi hak paling rendah ni di mana bumi paling rendah? Adna ni dana yadnu danan mana dekat, dan adna mana akhfat mana tempat rendah. Dan tempat rendah dan ada makna tempat dekat. Sebab tu orang Arab pada masa Nabi SAW bila turun ayat ni fi adnal ard, mana pada tempat aqrab al ard, tempat hak paling dekat. Kerana dekat sekali dengan Mekah. Di mana? Iaitu di Bahrul Mayyit. Bahrul Mayyit yang dekat Mayyit iaitu di Dead Sea dia panggil. Bahasa Inggeris panggil Dead Sea. Dead Sea itu tempat laut merah. Laut mati di Jordan. Dia pergi situ. Dead Sea ni atau orang panggil laut mati ni, dia tak tergelar ke masa kita duk ngaji dulu. Nah, kita tak ada ngaji Jordan, kita ngaji Suria, tapi kita pergi ni dia panggil kita turun oleh laut, dia tak tergelar. Tak tergelar tu boleh baca surat khabar, sekat pinggir je gelar sekat pinggir. Duk khiu-khiu itu. Kalau kita paling itu tak tergelar. Itu ya telang masa yang sangat. Ikan apa mapuh tak ada apa sekarang. Nah, tak ada apa sekarang. Lepas tu kita kalau masuk mata ni dia pedih nah. Pedih nombor air basuh laut, pedih semua. Lepas tu seluk dia tu jadi ubat lah. Ubat gata, ubat kapal tu kalau farang ni dia pergi lama-lama dia hapa tepi bata tu. Arak-arak apa ya buh. Seluk dia ada jual. Supaya otop mah kita ni dah. Dah jual one tabung one produk. Jadi ada benda dia jual buh bekas untuk lama ubat-ubat. Dah. Jadi ubat kerana masing. Lepas tu dia pergi situ, pas situ tu Tuhan sebut fi adnal ard, di bumi hak paling rendah. Bila ada daun tiam ni orang suluh. Bila suluh-suluh ni kita tengok memang di situ tu di Dead Sea atau di laut mati sana rendah lebih rendah pada laut. Ya ada orang panggil laut dah, ya rendah. Ya panggil kalau kita duk bukit sung radap nam tele tu apa? Kelo apa baik dah. Tapi dia rendah. Rendah berapa? Iaitu rendah 1,312 kaki. 1,312 kaki iaitu lebih kurang dalam 392 meter. Duk bawah pada laut duk sini seolah tertampak ni duk sini rendah. 392 meter. Lebih rendah. Jadi kita nak ayat apa? Nak ayat atau Tuhan sebut iaitu ghulibatir rum fi adnal ard, di bumi hak paling rendah. Memang bumi hak paling rendah sungguh. Tak ada dalam dunia ni hak lebih rendah daripada
di kawasan laut mati saat ni. Ada benda. Supaya Tuhan kaya. Nah, ni lah jadi mukjizat. Bukan jadi mukjizat sekadar kata Tuhan kaya kata Rom tu akan benar saja. Tapi mukjizat ilmi, mukjizat dalam segi sudut orang panggil bio atau biografi. Nah, tentang masalah ilmu ilmu habomi sana. Tu ilmu pumisat sana itu iaitu turun lebih bawah lagi. Lebih rendah lagi. Tu tanda kata Tuhan Quran. Bukan dah. Tu dia. Sebab tu lah ni tu orang panggil kita ni nak mengaji ni kena ngaji. Budak ngaji belakang lah ni. Kalau tak boleh pergi hurai wi sepangan ni, ya payah budak. Lah ni tu orang-orang ngaji belakang je kena ambil hak ni hari ni. Nak main duk baik amai dulu kak budak selerak tak bak habis. Kerana apa tengok budak lah ni kata. Ya ngaji. Pak kita hidup royak barang hak gitu you kena pacuban. Kan hari ni gapo? Hari ni berlaku gapo baru orang pertama yakin. Kerana Quran ni mukjizat ya setiap hari ya tu baik. Ada setiap masa. Ni. Tu maknanya ngikut ulama tafsir yang muka 18 dia kata adna yang paling rendah mempunyai dua makna. Adna tu makna ada dua makna. Pertama je dengan makna al-aqrab yang paling dekat. Dana HP dunia tu makna yang paling rendah. Ini pendapat Ar-Razi dan Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir. Kata al-aqrab. Dan makna yang kedua ialah dengan makna al-adna yang dekat dan al-akhfad yang paling rendah. Ada makna paling rendah. Maka mengikut kajian ternyata bahawa bumi yang paling rendah ialah kawasan berdekatan dengan laut mati di negeri Urdun atau Jordan sekarang. Dan situlah berlaku peperangan di antara Rom dan Parsi. Tu. Lepas tu orang Islam wujud. Hak Tuhan sebut wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Dan pada hari tu orang beriman wujud bila Rom menang kelak. Kerana apa? Kerana hak Tuhan royak tu sungguh. Maka wujud belaka. Dan ada juga ulama yang mengatakan bahawa muncul saat itu kerana orang hak benar saat itu iaitu Rom ni ya agama Nasara atau agama Samawi. Orang panggil agama langit seolah talah tu. Sebenarnya agama saya. Tapi pada benar orang kafir musyrikin benar iyalah seolah talah tu. Supaya kita kan orang tewah bola kan. Orang kampung kita dengan orang kampung lain kalau benar kampung kita itu muncullah. Tak ada kenapa dengan dia. Pada masa tu Tuhan royak kata benar ni Rom. Farisi ni orang semua api, Majus. Lepas tu Majus ni yo teruk dengan Islam. Lepas tu ada Rom saat itu walaupun dia saat itu Nasara, tapi paling kurang dia beriman kepada Allah. Tapi dia pegang Tuhan ada 3 tu je lah. Paling kurang. Mana kata ada lah orang panggil ada perasaan sikit-sikit tu kata setengah kita. Tapi kita rasa bukan makna tu. Makna yang wujud ni kerana benar Tuhan royak tu berlaku semua. Situ. Inilah di antara ayat-ayat yang membuktikan bahawa Al-Quran Karim diturun dari Allah Ta'ala pencipta alam, bukannya dari Nabi. Itu sah dalil kata turun pada Tuhan. Sah situ. Dan di antaranya juga Suratul Masad. Allah Ta'ala firman
Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Maksudnya binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah ia bersama hartanya dan segala yang diusahakannya tidak dapat menolongnya. Ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang, dan juga isterinya seorang perempuan pemonggah kayu api, di lehernya sejenis tali dari tali-tali dipintal. Itu riwayat siap dia kata Abu Lahab ni pok nakal Nabi lah. Abu Lahab, kalau Nabi Ibrahim ni pok nakal juga. Azar tu pok nakal juga. Nabi Ibrahim ni pun ayah dia mati kecil juga. Azar ni pok nakal dak bela. Supaya Abu Lahab masuk neraka belaka. Jadi Abu Lahab turunnya suratul Masad, turun surah ni ayat. Dan kita telah maklum bahawa Abu Lahab dengan Ummu Yamin Hammalatul Hatab tu gelar isteri kepada Abu Lahab ni Hammalatul Hatab ni iaitu orang duk ponggah kayu atau orang duk pikul kayu api. Sebab apa? Sebab setiap kali Nabi SAW nak pergi berdakwah, waktu yang tahu Nabi tu dia pergi bakar api. Bakar lu duk yang Allah. Tak sini Nabi pergi tu. Kalau Nabi nak pergi tu dia bakar situ. Nabi bakar situ. Sebab tu Tuhan panggil Hammalatul Hatab. Abu Lahab dua orang ni enggak Allah dah berat lah. Seteru sungguh dengan Nabi SAW, sehingga supaya kita dah sebut dulu bahawa sehingga sampai satu tahap kalau Nabi ni kecek gapo yo belawai sungguh-sungguh, seolah Allah kata dalam tafsir dah sebut bahawa kalau lah ni gelak, Nabi kata dak ni gelak ni, ya tercerah. Seolah katalah tu Nabi kata ni matahari, kata bulan. Royak kata aketik dengan Nabi SAW nak belawai kecek ikut Nabi royak gapo yo belawai semua. Tapi bila turun surah Al-Masad, turun tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bila turun surah ni, bila turun ni ayat Tuhan ayat kata dia ni ahlun nar, dia ni ahli neraka, dia masuk neraka. Bila Nabi royak kata ahli neraka, dia tak ada pergi royak pun kata ahli syurga. Hak yang sepatutnya dia berlawan dengan kata-kata Nabi. Kalau Nabi kata putih, dia kata hitam. Kalau Nabi kata hitam, kata putih. Kalau Nabi kata cerah, dia kata gelap. Kalau Nabi kata matahari, dia kata bulat. Sepatutnya bila ayat Quran turun kata dia ni ahlun nar, ahli neraka, dia kena kata ya ahli syurga lah. Tapi tak, 10 tahun turun surah Tabbat Yada, 10 tahun turun surah Tabbat Yada 10 tahun, dia tak masuk Islam, dia tak mengucap dua kalimah syahadah. Kerana apa? Kerana Tuhan wayak siap dia kata ahlun nar, dia ahli neraka. Bila Tuhan sebut kata ahlun nar, kalulah yakin Abu Lahab yakin atau ia tahu dia nak wi royak kata Quran tak betul, mokak nak wi mokak, dia pergi masuk Islam lah. Dah Quran tu royak tayyalun nar, maka masuk Islam, ngucap depan Nabi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau dia pergi ngucap situ, jadi Quran tu mokak tak betul lah. Sebab Quran royak sebab orang Islam ni. Dan Nabi SAW sebelum man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dan tak ada seorang yang ada iman seperti sebesar biji zarah, dia tetap akan masuk Islam, masuk syurga Allah. Tapi Abu Lahab tak ada mengucap dua kalimah syahadah.
duduk dalam keadaan kafir, suk sampai bila-bila, sampai mati 10 tahun. Itu tanda kata Quran ini benar. Quran ini al-haq. Nah, Quran ini hak sungguh daripada Allah. Bila tu ayat lah tu. Tak ada dah kok lain. Ha tu.